Are you ready, sir? Cili kasih taruh, always ready. Cili kasih taruh. Kita dekat Solaris. Solaris apa ni? Duta Mas ya? Solaris Monkiara. Solaris Monkiara. Maafkan saya. Soy 55. Soy 55 ni. Soy 55. Soy 55 ataupun dalam bahasa Thailand dia Soy ha. 55 is ha. Okay. Alright. Terima kasih Soy 55 kerana bagi kita tempat untuk recording ya. Okay. Jadi ini hari kita buat special punya edition. This is about Palestine. Correct. Palestine. Tengok ini hari mic pun dia letak dekat bawah. Dia tak mau pakai kat baju. Kau tengok. Lain sikit. Dia special. Dia bersemangat lain macam sikit. Ni Palestine ni. So bila cerita pasal Palestine, apa yang berlaku hari ni pagi tadi adalah satu yang sangat menyayat hati. Apabila hospital apa nama hospital tu? Hospital Baptist Hospital. Ya. Di Old City Center Gaza telah dibom. Jam lebih kurang 3 atau 3:30 pagi waktu Malaysia, iaitu pada 18 hari bulan 10 awal pagi ni. 3-4 hours before kita solat subuh, kita sedang nyenyak tidur, kita sedang diulit mimpi, kita dalam aircon ke, dekat kipas ke, katil kita empuk dan sebagainya. Kalau sejuk kita tarik selimut. Waktu itu satu genocide, satu serangan, satu war crime telah dilakukan. Hospital ni dia bukan saja menempatkan pesakit atau orang-orang yang tak sihat yang perlukan surgery yang diserang sebelum ini, tetapi di kawasan sekeliling tu Salim, dia adalah tempat di mana orang-orang yang tak ada rumah lagi dah, dia tinggal kat situ, dia seek shelter kat situ. Astagfirullah. And the worst part is, ada satu video beberapa jam sebelum itu, kanak-kanak yang innocent, tidak bersalah, sedang kemaskan tempat tu, bersihkan tempat tu sebab ramai orang perlu tinggal di situ. Dan tempat itu telah dibedil dan dibom. Habis semua mati. 500 orang setakat ini mati. Astagfirullah. Kebanyakannya kanak-kanak, kebanyakannya wanita. Sejurus selepas benda itu berlaku, doktor-doktor di hospital telah buat PC, live press conference daripada situ. Bukan di bilik PC, bukannya di kerusi ada meja, duduk kamera semua, tak ada. Di kalangan mayat. Mayat bergelimpangan sekeliling mereka dan mereka menyatakan inilah yang berlaku depan mata kita di Gaza. Dan sekarang ini perkara itu sedang berlaku. Tadi Salim kau cakap macam alamak dia tak sabar nak bercakap. Kita just cakap satu benda lah Salim. Benda ni sebenarnya adalah benda menunjukkan manusia telah hilang peri kemanusiaan. They have lost any sense of humanity. Bagaimana kita masih boleh senyap, bagaimana kita masih boleh tidak melakukan apa-apa. We have to voice this out. Ini adalah satu war crime. Benjamin Netanyahu, Israel, Amerika yang sokong, EU yang sokong, Great Britain yang sokong, mereka semua ni kena dibawa ke mahkamah jenayah antarabangsa. It's about time. They have to be charged for war crimes, Salim. Betul. Termasuklah Joseph Biden, Rishi Sunak. Joseph Biden, Rishi Sunak, Presiden EU. Negara-negara yang menyokong Israel ini sekarang ni kita kena pulaukan. No more respect for them. No. Because kalau kau nak bunuh orang ke, kalau kau nak perang ke, dia ada etik tau. Dia ada Geneva Code, Geneva Convention. Dia ada etika perang. Etika perang ni maknanya hospital, kanak-kanak, perempuan, dan kebanyakan yang mati di hospital tu kanak-kanak tau. Dekat Palestin, dekat Gaza ni, separuh penduduk dia adalah kanak-kanak. Yang tu semua telah dikorbankan. Apa lagi? Kau pergi ambil tanah orang, lepas tu kau pergi hancur macam tu. Macam mana hati tak luluh, macam mana hati tak hancur bila cerita pasal Palestin ni. Dan kau nak apa? Kita duduk diam-diam jangan cerita pasal Palestin. Membawa kita ke persoalan tentang Perdana Menteri kita. Statement Perdana Menteri, kita baru tengok satu statement ni ya. Katanya dia orang war-war, statement tu sangat keras, sangat dahsyat. Kita pun tengoklah berdua. Lepas tengok statement tu saya rasa nak menangis lagi. Sebab dia kecam. Dia kata dia akan kecam. Lepas tu dia kata dia akan bergegas ke Iraq, dia akan cuba berjumpa dengan orang, telefon orang dan sebagainya. Thank you kerana kecam. Thank you kerana menyatakan bahawa benda itu adalah salah. Thank you kerana menyatakan bahawa serang kanak-kanak, wanita tua, orang awam itu salah. Terima kasih banyak-banyak. Tapi tolong tambah satu lagi perkara yang penting, iaitu kecamlah Israel.
Kecam Amerika. Kecam Amerika. Kecam Britain. Jangan sebut negara barat Kecam je. EU. Kecam. Dah terang-terang tahu ni. Kena kecam sebab the whole world is talking about jenayah perang yang dilakukan oleh Israel. Please say the word and the term Israel as a war criminal. Jelas. Dia. Tadi kita ada PC. Satu press conference dan kenyataan media yang dikeluarkan oleh Presiden Parti Perjuangan Tanah Air, Datuk Seri Mukhlis Mahathir. Respect jugalah. Yalah, saya daripada parti yang sama. Dia tak boleh. Tadi saya ada buat interview dengan dia. Nanti kita akan upload itu dulu baru masuk ni. Okey. Di mana saya tanya banyak isu-isu Palestin. Palestin ni, kalau Mukhlis ni, sebab Mukhlis ni daripada dia muda dulu dia cerita pasal aman Palestin apa semua, dia memang champion dalam isu Palestin. Yasser Al-Quds dia memang champion Palestin ni. Korang tak boleh nak nafikan, okey? Flotilla ke dulu bantuan ke Palestin pun dia ada kat situ. Dia ada kat situ. Statement yang dibuat oleh Presiden Pejuang tersebut very clear. Dia kata hentikan peperangan ini, hentikan kegilaan ini, hentikan benda-benda tidak berperi kemanusiaan ini. Tapi more interestingly dia kata Benjamin Netanyahu, Rishi Sunak, Joe Biden, Presiden EU, mereka semua ni mesti dituduh dan dibicarakan sebagai penjenayah dan juga kerana melakukan war crimes ataupun komplisit. Ada crimes. Satu kenyataan yang dia cakap yang tersentuh hati saya. Dia kata kembalikan semula Palestin kepada rakyat Palestin seperti mana Palestin tu pada 1947, dia cakap. Very clear. Very clear dia cakap. Itu dia cakap. Macam inilah kita nak pemimpin. Hilang deposit tapi akal tak hilang. Okey? Hilang deposit, akal tak hilang. Saya just nak gambarkan lah, tengok ni. Bila kita dah bercerita ni bunyi siren ni. But this siren, bunyi siren ni kita dengar sekejap-sekejap je di KL. Tapi di Gaza, di Palestin, di tebing barat, di Ramallah, di non-stop di Jabaliyah dan sebagainya. Bukannya non-stop. Kadang-kadang nak bergerak tu kena bom. Ambulans pun kena bom. Tak ada etika langsung Israel ni. Pelbagai video kita tengok, Salim dan rakan-rakan, pelbagai video kita tengok, pemandu ambulans sampai je ke hospital, turun je mayat ke, turun je casualties yang injured tu, dia tak ada tenaga dah nak bawa ambulans tu sebab dia terlalu sedih. Kadang-kadang dia terpaksa bawa rakan dia sendiri dalam ambulans. Dan ini berlaku hampir setiap hari. Bukan sehari, bukan 2 hari, setakat ni dah 12 hari dah. Dah 12 hari benda ni berterusan, dan benda ni dah berterusan selama 70 tahun. Dan Gaza berada dalam kepungan, dalam blokade daripada tahun 2006. 17 years, Salim, mereka berada dalam keadaan dikepung. Ramai yang kata, sekarang tiba-tiba nak bersuara, sekarang tiba-tiba nak bercakap. Untuk pengetahuan semua orang, 2012 saya masuk Gaza. Sebelum itu isteri saya dah bersama dengan kumpulan Aman Palestin. So isu Palestin ni sepatutnya bukan saja dekat dengan saya, dekat dengan Salim, tapi sepatutnya dekat dan rapat dalam hati seluruh rakyat Malaysia. Sebab kita di Malaysia ni, kita sayangkan keamanan, kita sayangkan kemanusiaan. Kita juga tidak melihat kepada latar belakang you agama apa pun. Sepatutnya isu-isu sebegini, war crime ni cuts across borders. Betul. Saya nak cakap sikit. Selama ni berapa banyak Perdana Menteri semuanya fokus pada Palestin dan mereka menghentam Israel. Secara terbuka. Secara terbuka. Kita cerita ni pasal semua, Muhyiddin ke, Najib ke, Tun Mahathir jangan cerita lah, dia memang champion, okey, dia memang champion. Dia level lain, kita jangan cerita. Okey, tetapi lain, Ismail Sabri ke siapa, semua sama. Tetapi sekarang ni nampak macam saya tak tahulah. Kena keras lah. Kena keras lah, bos. Saya bertemu dengan beberapa orang Palestin, NGO yang based di Malaysia yang daripada Palestin. Mereka menyatakan statement Malaysia sekarang ni macam lemau. Cakap lembik sikit lah. Lembik, lemau. Dia tak sekeras dulu. Tak ada. Cakap tak boleh lah macam tu. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahu Rabbi, apa nak jadi ni? Ada benda juga yang baik, Salim. Kau jangan marah aku, kau dengar aku dulu. Ada benda yang baik. Usul di parlimen. Nak tahu apa kejap? Baik. Kita kembali lagi selepas ini. Cili kasih taruh. Okey, kita kembali semula. Dalam cili kasih taruh. Saya nak cakap cili kasih taruh, semangat pun tak ada. Saya sedih lah. Saya terlampau meluluh lah hati saya. Kita kena build semangat tu, Salim. Sebab apa? Tapi kita kena perkuatkan. Kita kena perkuatkan sebab diorang, aku tak boleh lah.
tengok video-video. Ya, saya tak tengok. Saya cakap terus-terang. Saya tak tengok sebab saya tak boleh. Ada kanak-kanak yang abang adik dia mati depan mata dia, dan dia tanya satu soalan je, mana orang lain? Di manakah manusia-manusia lain? Kenapa tidak bantu? Kenapa tidak datang? Kenapa tidak bersuara? Kenapa tidak halang benda ni? 2.2 million people in Gaza alone. 50% adalah kanak-kanak. Dan Gaza ni keluasan dia lebih kurang macam KL campur Petaling Jaya sikit lah. Ya. Dan dia merupakan, semua orang kata benda ni, it's the world's largest and biggest open air prison. Ya. Maknanya dia orang dikepung, tak boleh pergi mana dah. Kau bayangkan, Israel boleh cakap, kita nak serang ni, you lari dulu. Nak lari ke mana? Itu negara dia, bang. Itu negara dia, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan saja negara dia. Nak lari ke mana? Nak lari ke depan pergi Rafah dah dibom, ditutup. Nak lari ke kanan, kalau kita marah sana lah, Rafah kat depan. Kalau kita nak pandang kanan, is the sea. Nak lari ke mana? Belah sini kiri, Lebanon. Nak lari ke mana? Kau dah bom Lebanon. Israel sekarang telah officially secara rasmi bom Lebanon, bom Mesir kat Rafah, dan bom Palestin. Dan dunia Arab buat apa? Dunia Arab OIC. Oh, I see. 18 dan 19 hari bulan. Hari ini dan esok, kita sedang rakam 18 hari bulan. 18 dan 19 Oktober, OIC akan ada conference. Tapi is enough time for conferences. Apa yang kita perlu buat adalah bangkit bersuara. Bangkit bersuara, dan negara-negara yang mempunyai pemimpin-pemimpin yang lantang, pemimpin-pemimpin yang kuat di mata dunia harus juga bangkit bersuara menyatakan ini adalah salah Israel. Ya. Termasuk Malaysia. Termasuk Malaysia. Kena sebut tadi sebelum habis segmen pertama tadi, you ada cakap ada juga kebaikan. Kebaikan apa tu? Cuba cerita sikit. Saya nak tahu juga. Kita must be fair. Kebaikan apa yang you cerita? Sebab saya kata saya tak nampak lagi apa-apa pun. Ada juga kebaikan daripada segi at least kita berani, kita filekan satu usul, kita debatekan satu usul, kita bahaskan satu usul di mana kita mengutuk serangan ini, kita kutuk Israel, dan kita menyatakan bahawa perang ini mesti dihentikan. Itu di Dewan Rakyat, saya setuju, no problem. Cuma sepatutnya usul tu dibawa oleh PM lah. Sepatutnya, bukan oleh TPM. Itu tapi yang tak saya... apa, mungkin TPM dah murni, suci. Ya, Kedua, benda yang baik adalah at least kita bagi bantuan. Okey, kita bagi mula-mula 1 million dan kita increase 10 million, mungkin lepas ni 100 million. Okey, fine. Saya bersetuju dengan semua tu. Itu antara benda-benda yang baik. Tapi we can do much more. Apa yang saya nak katakan adalah, kenapa bila setiap kali kita buka media sosial, Salim you can confirm this, rakan-rakan boleh confirm, kita lihat protes march besar-besaran di semua negara Arab. Kita lihat di UK protes march besar-besaran. Amerika terkejut aku. Besar-besaran. Di Germany, di Sweden protes besar-besaran. Tapi when it comes to Malaysia, sikit je. Belum lagi besar-besaran. Dia bubble tak sampai lagi. Mungkin lah. Pada pandangan saya lah, saya tak kisahlah Rafi nak kata apa pun, tapi saya rasa leader kita dia patut must walk the talk, you know. Dia kena tunjuk keberanian dia, bukan macam tu tak boleh bos. Kau kena tunjuk. Kita sangat sedih dengan dah lah kita tahu sekarang ni negara kita macam mana keadaan dia. Mungkin rakyat Malaysia ni terlampau tertekan dengan kenaikan harga barang. You know, this is mungkin kita cakap ni apa semua, tetapi yang merasa sekarang ni rakyat bawah tau. Rakyat bawah tengah merasa benda ni, jadi mereka depressed. So bila tengok Palestin tu lagi dia orang depressed, sepatutnya sebagai leader kau kena lead. Kau bagi dia orang semangat untuk bangkit. Untuk kalau boleh, kalau kita nak boleh hantar misi kemanusiaan, misi bantuan ataupun peacekeeping punya askar apa semua, tapi dengan cerita kata apa? Susahlah. Sebab perlu bantuan negara-negara jiran sekeliling dengan Palestin dan sebagainya. Bukan kita nak ajak bagi perang, tidak. Untuk buat gencatan senjata, untuk peacekeeping. Hari ni aku banyak sleep lah, aku tak tahu kenapa. Aku tak tahu lah, aku letih sangat. Aku sedih lah aku. Tak, kita buat macam ni lah, senang, mudah. Let's call a spade. Okay? Dan kalau kita merasakan perkara ini terlalu kecil, terlalu remeh, itu mungkin pandangan daripada mereka-mereka yang berada di kerajaan. I'm not saying all of them.
But I'm saying, where is our voice? We can do much more. Banyak lagi benda yang kita boleh buat. Malaysia ni bukan negara kecil anak, baik. Ya. Malaysia ni pernah disanjung tinggi dan dihormati sehingga tahap negara-negara nak membangun ke negara-negara Islam especially akan pandang, oh, apa Malaysia buat? Follow. Oh, Malaysia lead, follow. Oh, Malaysia ke depan, follow. We have to take the lead, we have to take the charge, Salim. Tak nampak. Lagi satu yang saya sedih, Rafiq. Kalau you tengok dekat Twitter, kita cerita pasal Twitter. Twitter ni ada satu makhluk, orang Malaysia ni. Saya tak tahu agama dia apalah, saya tak nak petikan pasal agama. Tapi sebagai manusia, mereka ni tak ada simpati langsung pada Palestin tau. Mereka ni bila kita defend Palestin, mereka datang, mereka oh, tak habis-habis lah Palestin apa semua. Patut diorang ni patut damai lah, apa nak gaduh-gaduh. Kan terimalah. Tak tahu cerita, masuk lompat golongan-golongan liptak dengan woke ni, liberal punya golongan ni. Saya sangat takut lah dengan golongan-golongan ni, Rafiq. Saya sangat takut lah. Kepada mereka yang berpandangan sebegini rupa atau masih nak rasa macam benda ni tak penting, you put yourself in the shoes of those in Gaza. Dah 12 hari air tak ada, dah 12 hari bekan elektrik dipotong, dah 12 hari dibom, dah 12 hari nak cari makanan pun tak tahu, dah 12 hari nak charge phone pun guna bateri kereta, itu pun tak tahu berapa lama nak tahan. Sebab bateri kereta of course akan mati kalau tak ada minyak pun dah memang tak ada. You put yourselves in that situation. Okay lah, fine. If you do not want to put yourself in that situation, you put your mum and dad in that situation. Have some empathy. Sympathy, empathy. Letaklah macam tu diri kau di dalam keadaan begitu. Jangan jadi kurang hajar manusia. Inilah masalah Malaysia ni. Apabila kita stop pendidikan moral, pendidikan civic tu, maka kita dapatlah produk-produk kurang hajar yang tak patut jadi manusia. Saya cukup marah betul lah. Kan, saya haraplah anda semua bertobat. Ya, Rafiq, nak tambah apa lagi untuk Palestin? Kalau tidak kita akan tambah. Kita akan dalam next sekejap lagi ni kita akan tambah apa benda yang kita boleh buat. Sebab aku dah give up dengan kerajaan. Tak payah. Kita rakyat, bantu rakyat. Kita rakyat bersama dengan rakyat. Kita buat apa yang boleh. Nak tahu apa nak buat, lepas ni Cili kasih taruh. Kita kembali semula ke Cili kasih taruh. Cili kasih taruh. Sekarang saya dah pakai mic dah. Dia dah pakai mic dah sekarang. Kenapa Kenapa dia pakai mic? Sebab apa? Ada perhimpunan hari Jumaat ni. Okey, ada perhimpunan ni. Wow. Ini bukan kira engkau parti apa ke, kau agama Islam ke, tidak. Ini untuk semua kemanusiaan, humanitarian, okey? Ya. Okey. Rafiq, tolong Rafiq, tolong ceritakan hari Jumaat ni apa yang akan berlaku ni. So, saya mulakan Ya, silakan. Marilah sama-sama kita tunjukkan solidariti kepada rakyat Palestin. Jumaat 20 Oktober 2023 jam 2 petang kita berkumpul di Masjid Tabung Haji Kuala Lumpur. Okey, Masjid Tabung Haji Kuala Lumpur jam 2 petang. Alright. Jumaat ni berarak ke Kedutaan Amerika Syarikat. Yang tak jauh dari situ. Dekat je. Alright. Akan ada ucapan-ucapan pemimpin, insya-Allah pelbagai latar belakang. Kita sedang kumpulkan seberapa ramai pemimpin yang boleh. Ini bukan hanya parti politik tau. Bukan. Ini kita nak ajak NGO. Kita nak ajak individu-individu yang berprofil tinggi. Kita nak ajak orang-orang daripada pelbagai latar belakang. Kita nak ajak sebenarnya bukan saja muslimin, muslimat, kita nak ajak rakyat Malaysia kebanyakan. Tanpa kira dan apa agama foreigners yang kebanyakan pun datanglah. Because ini bukan lagi isu agama, ini isu kemanusiaan. Apa lagi ada kat situ? Kita sebenarnya akan serah kalau boleh memo bantahan kepada wakil Kedutaan Amerika Syarikat. Sebab apa kita pilih Kedutaan Amerika Syarikat? Sebab mereka lah enabler. Yang paling besar. Mereka lah yang bersubahat. Mereka lah yang menyokong. Dan kalau kita nak serah pada Israel macam mana? Memang kita tak ada kedutaan Israel di dalam sini. pasport kita tulis apa? Satu negara yang kita tak boleh visit adalah Israel. Rejim Zionis. Rejim Zionis. So kita akan berkumpul jam 2 petang 20 hari bulan 10 2023. Ingat tu. Hari Jumaat ni di Masjid Tabung Haji Kuala Lumpur. Dan lepas solat Jumaat kita akan berarak ke Kedutaan Amerika. Kita akan serah memo, kita akan ada ucapan-ucapan. Rakan-rakan, suara anda harus kedengaran. Rakyat Palestin menagih suara anda. Dia perlukan suara anda. Jenayah perang mesti dikutuk. Rejim Zionis Israel dan sekutu-sekutunya Amerika Syarikat, Great Britain, Kesatuan Eropah mesti dituntut dan didakwa di Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Ayuh, turun beramai-ramai.
gunakan hak kebebasan bersuara anda. Masa bertindak telah tiba. Betul. Free Palestine. Hancur, hancur, hancur Israel. Okey, dan jangan lupa siapa yang boleh buat live TikTok, nak buat live Facebook, YouTube, buatlah, sebarkan selagi banyak, selagi boleh kepada semua rakyat Malaysia, kepada seluruh dunia. Kita punya jiran-jiran apa semua ni, we have to bangkit. Kita kena bangkit dan tentang kezaliman rejim Zionis Israel ni. Jom ramai-ramai. Tolong Hari Jumaat ni 20 hari bulan 10 2023 jam 2 petang, Masjid Tabung Haji Kuala Lumpur. Bagi tahu kat semua orang lah, ajak semua orang turun. Yep. Alright, okey. Sehingga kita jumpa lagi. Cili kasih taruh. Cili kasih taruh. Assalamualaikum. Cili kasih taruh. Okey, Kemaman dah keluar ni. Cili atas. Taruh kasih cili atas, Bendi kasih taruh 2. Okey, sekarang ni Kemaman sudah keluar. Itu berapa hari bulan saya pun tak ingat lah berapa hari bulan, saya kena check lah. Sementara tu kita cerita dulu Kemaman ni. Kerusi apa dia? Kemaman ni adalah kerusi parlimen yang mana pada PRU ke-15 telah dimenangi oleh PAS atau Perikatan Nasional dan Mahkamah Pilihan Raya telah mengenepikan keputusan tersebut atas alegasi dan telah terbukti menurut mahkamah bahawa ada elemen-elemen rasuah di dalam kemenangan oleh pasukan PN tersebut. Dan kerusi tersebut telah diarahkan oleh Mahkamah Pilihan Raya untuk dikosongkan. Rasanya SPR dah umumkan. Ya, dia kata Kemaman by election, PRK, by election ni akan berlaku pada November 18 while early voting adalah pada 28. Maknanya 18 tu kira penamaan calon lah. November 18 penamaan calon. Lepas tu early voting ataupun undi awal pada 28 hari bulan dan dia punya hari mengundi adalah pada 2 Disember. 2 Disember. Lama lagi tu. Tak So, lama, penamaan sebulan lebih. Penamaan dia 18 hari bulan November. 18 November, satu bulan dari sekarang. Nomination date for the Kemaman by election is on November 18. Satu bulan dari sekarang. Satu bulan dari sekarang dan while early voting is on November 28. Okey, jadi itu early voting dan hari undi adalah 2 Disember. Baik. So maknanya semua parti politik ada lebih kurang sebulan untuk tentukanlah nak siapa bertanding ke tak. Pejuang dah buat keputusan. Pejuang dah cakap Pejuang tak mau campur. Tak bertanding. Dia tak mau tak bertanding. Strengthen parti dulu. Strengthen parti dulu. Kuatkan parti dulu. Saya setuju. Ukur baju di Badan Sui itu bagus dan presiden dia pun tahu apa semua nak buat. Okey, cantik. Sekarang bersatu pun tidak akan bertanding sebab itu bukan SIP bersatu. Traditionally that is a PAS seat. Okey. So UMNO Mama ni dekat dengan Petronas Betul. Petronas dan semalam saya ada buat satu kenyataan yang saya dah buat lah actually VTT dekat TikTok mengatakan saya minta PAS supaya letaklah Tun Mahathir sebagai calon di sana. Okey. Kenapa? Saya akan bagi alasan nanti. Tunggu dulu. Sekarang ni kita nak cerita kenapa Tun M letak di sana. Dan semalam malam apabila saya buat live TikTok, saya sebut je benda tu. Tengah malam pukul 3 pagi tiba-tiba saya diserang dengan begitu ramai. Okey, macam ni tau. Rafiq, saya nak cerita Rafiq senang. Saya buat VTT tu saya nak pujuk PAS supaya bagi Tun M bertanding di Kemaman. Jadi I just want to throw the idea to PN basically the whole PN lah. Nampak bersatu macam positif apa semua okey lah kan. Tetapi yang saya terkejut, PIS mengelupur. PIS Cyber Trooper telah diarahkan untuk datang serang saya. Sekarang mereka diarahkan ke mana saja saya pergi, saya mesti diserang. Dengan apa dia kata, orang tua hilang deposit lah, itulah, inilah, dia kutuk Tun dah mengeletar lah, tak larat lah nak jalan. Saya pelik, tuan-tuan dan puan-puan, di Cili kasih taruh ni, saya pelik tau Rafiq. Kenapa PAs yang mengelupur ni? Apakah hal kau mau mengelupur? Teman berpenin, pahalnya. Sebenarnya kita ni bagi idea tu pada PN. Yang kau mau mengelupur pasal apa? Jadi, bila mereka mengelupur, bila mereka panik, saya lagi suka dan saya lagi bersemangat untuk minta PAS ke pimpinan PAS supaya meletakkan Tun Mahathir di Kemaman, Kemaman. So Rafiq ada apa-apa nak cakap? Ada ura-ura lah lebih kurang 3-4 minggu yang lepas. Siapa yang mulakan? Okey. Berkaitan dengan mungkinkah sebenarnya PAS ataupun Perikatan Nasional mempertimbangkan, belum buat keputusan lagi, mempertimbangkan untuk meletakkan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk kerusi parlimen di Kemaman. Ini reported by the news dan ramai penganalisa politik pun pick up. Antara alasan yang penganalisa politik pertimbangkan adalah of course lah faktor usia,
sama ada Tun masih relevan ke tidak, itu of course dipertimbangkan. Tapi on the opposite side of pertimbangan tersebut adalah juga vacancy ataupun kekosongan satu figura yang kuat yang boleh bersuara terhadap apa yang sekarang ini kita ramai yang takrifkan sebagai pembangkang yang macam tidak ada isu. Dia macam tak berapa kau. Bukan dalam, tak ada, ada tapi tak berapa kau. Dia tak macam tak ampuh lagi. Tak ampuh lagi. Jadi disebabkan tu Rafiq, saya nak bagi tahu kenapa sekarang saya cerita kenapa saya minta Tun Mahathir. Boleh Rafiq izinkan sila. Saya minta Tun Mahathir sebab Tun Mahathir ni tak payah dia nak menjerit-jerit dalam parlimen, baling-baling buku ataupun jadi macam berurutan ada seorang tu lah kan. Tak payah. Tun Mahathir ni kau letak je sebelah ketua pembangkang, duduk situ, dia duduk aje, dia senyum aje. Ya? Saya percaya yang berada di opposition ataupun berada di hadapan beliau semuanya akan rasa panik dan mereka terpaksa kena fokus kepada permasalahan rakyat. Sebab apa sekarang ni kalau tengok pada bajet apa semua ni, yalah macam-macam analisa yang bagi, tetapi rakyat ianya tidak menguntungkan rakyat. Ia tidak menguntungkan rakyat. Rakyat makin tertekan. Barang keperluan makin tinggi. Dah tinggi satu hal, barang keperluan pun susah nak dapat. Beras, telur apa semua tak dapat. Jadi kita letak Tun ni bukan apa, kempen dekat Terengganu pun, Kemaman pun, dia just pergi jalan-jalan, jumpa orang apa sudah cukup. Tak payah nak berapi-rapi, nak cerita, nak apa semua tak payah. Tapi kalau dia nak buat suka hati dia lah, sebab Tun ni dia man of his own kan. Tetapi bila dia masuk dalam parlimen, dia tak perlu nak menjerit-jerit apa, because he's done that, he's a statesman. Dia bila masuk sana, dia akan beri booster kepada belah pembangkang supaya untuk ke depan dan utarakan isu-isu yang lebih bagus, dan belah kerajaan pula mereka akan panik dan tengok, wah, dia orang sedang bercakap dengan orang yang dah lalui segala-galanya, especially Anwar Ibrahim. Aku tahu sebab tu kau panik kan, terpaksa kau hantar bala tentera semua serang aku. Tidak mengapa, I'm okay with that. Okay, I'm okay with that. Okay, tetapi dia akan menjadi faktor kepada belah sana untuk berhijrah ke sini sebab mereka nampak ada seorang statesman yang ada kerusi. Okay, kalau tidak sekarang mereka nak datang, mereka tak tahu apa dia ni boleh ke, sebab sini pun kurang stabil, sana pun kurang stabil. Jadi dia kata daripada sini kurang stabil, baik kita duduk sana selamat sikit. Main sini kan, sini start kurang stabil, semua kena macam-macam fixer nanti datang lah, apalah semua ada akan datang buat jumpa tengah-tengah malam apa semua. Tak mahu sebut nama lah, tapi ada berlaku benda ni kan. Kuala Kangsar contohnya. Okey. Jadi kalau kau ada satu statesman, seorang yang genius, seorang yang dah melalui segala-galanya, maka dia akan menjadi glue ataupun gam, melekatkan semua yang longgar sekarang ni dan membuatkan pihak belah sana pun merasa confident untuk datang. Bukan kita nak Tun Mahathir jadi PM, tidak Rafiq bukan sebab kita tahu dia dah berusia apa semua, tak ada. Tetapi kita mahu dia bila ada di sana, bila dia ada, dia cakap, dia ada kerusi, cakap dia tu lebih, kata orang apa, boleh meyakinkan pihak belah sana untuk seberang ke sini. Itu pandangan saya. Pandangan aku lebih kepada, okay, kita accept that statesmanship, kita accept secara sepenuhnya bahawa Tun dah melalui pelbagai perkara dan Tun pun instrumental semasa negara sedang dan telah mengalami krisis ASEAN dulu, mata wang dan sebagainya, krisis ekonomi yang teruk 97, 98, 99, melalui juga krisis Anwar Ibrahim 98 tersebut. Nampak keadaan macam tu lebih kurang sekarang kan? Yes. Sedang menuju ke sana. Krisis kewangan tu macam bibit-bibit tu kembali berulang. Sedang. Are we going towards IMF? Ramai yang menyatakan mungkin tidak, tapi rasa macam bibit-bibit tu ada. So okay, fine. Dari segi timing saya nampak logiknya, tapi more importantly saya merasakan ada satu lagi keperluan. Sorry. Dia telah diangkat, Dr. Mahathir telah diangkat sebagai special advisor kepada 4 state ni. SG4, the economic advisor for the 4 states. Now, manakah tempat paling sesuai untuk melontarkan idea dan memastikan idea-idea untuk membawa pembangunan, pelaburan, structural change kepada 4 negeri ini kalau tidak di parlimen? So it benefits these 4 states to have Tun in parliament. I mean, if you look at it that way. Lagi sekali saya kena qualify statement saya, kerana saya tidak boleh kelihatan bias. Ramai yang kata ni bias, ni bias. No. Dia sekarang saya bagi tahu dia tadi sebelum rancangan mula tadi saya kata engkau tak boleh cakap sebagai baju parti kau. Engkau cakap ni sebagai partner aku dalam Cili Kasih Taruk, dan kita dua orang ni adalah aktivis yang berjuang di dalam media sosial.
Okey, kita bawakan anda isu-isu terkini apa semua based on fakta, apa semua bukan fitnah. Apa yang kita cakap ni, but there is this logical thinking amongst those in PAS and also PN. Maybe, mungkin, saya tak katakan yes, tapi maybe mungkin it's a good option. yeah. Rakyat Kemaman, apa kata anda? Alright, Cili kasih taruh.